Kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Artinya tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Sunni. Berkata Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Lalu ditambah dalam riwayatnya dalam kitab Ad-Da'awat dengan perkataan berikut. Maka berkata para sahabat, apa yang mesti kami katakan wahai Rasulullah? Jawab beliau, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Yakni kamu minta daripada Allah keafiatan di dunia dan akhirat. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahawa adalah seseorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muazzin itu mendapat pahala yang lebih daripada kami. Jawab beliau, kul kama yaquluna fa idza tahaita fasal tu'tahu. Yakni katakanlah seperti mereka mengatakan, sesudah itu minta kepada Allah, nescaya Dia akan memberimu. Riwayat Abu Dawud. Kami meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Sahil bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sintani la turaddani atau kullama turaddani. Ud'u inda nida'i wa inda al-ba'si hina jimu ba'duhum ba'dha." Artinya, dalam dua peristiwa doa tidak akan tertolak atau jarang-jarang tertolak, iaitu doa ketika seruan azan dan ketika pertempuran dalam perang. Barisan tentera sedang beradu maut satu dengan yang lain. Nah, dalam doa sesudah azan, telah sebutkan sebelum ini doa yang utama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah setelah kamu mendengar azan, menjawab azan. Kita kalau azan, kita disunnahkan. Kita dalam jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib untuk jawab azan itu, untuk menunjukkan akan keutamaan menjawab kepada azan. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi macam mana jawab dia? Dah diajarkan, iaitu kamu jawablah, ulanglah seperti mana yang disebutkan oleh muadzin. Tetapi apabila hayya 'ala, iaitu daripada hayya 'ala solat dan hayya 'ala falah, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan summa sallu alayya. Kemudian kamu selawatlah kepada aku. Nampak? Bukan kalau kita ni pergi khususnya kalau belajar di pondok, khususnya kalau di Hadramaut, di tempat-tempat yang kadang-kadang kita sebab kat Malaysia ni kita duduk tengok TV, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, dibacakan untuk kita. Bagus doa itu. Tapi kita tak selawat kepada Nabi. Kita pergi kat sana, kita dengar orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taslima. Kita dengar, ni apa ni? Lain lah, tambah ni. Itu kita dah fikir begitu. Kemudian setelah itu dia baca doa yang sama seperti kita baca. Kemudian Rabbi ufirli wal walidayya, mana pula datang ni? Kita sebab benda tu kita tak biasa. So kita ni masalahnya, masyarakat kita khususnya, kalau tak biasa, kita semua benda tak betul. Asal benda tu kita tak tahu je, salah. Nampak tak? Kita yang salah, tak tahu. Lebih kita salahkan orang sebab kita tak tahu. Macam mana ni? Rupa-rupanya tengok-tengok yang kita belajar balik, oh, rupanya doa di antara azan dan iqamah itu adalah mustajab. Bermakna apa? Lepas azan sampai ke iqamah, doa lah apa pun, satu hal. Tadi yang kata tadi ni, summa sallu alayya, kata Nabi, selawat kepada aku. Oh, apa yang dibuat itu? Oh, jelas, betul seperti mana yang Nabi tuntut untuk kita buat. Betul mereka buat, mereka jaga sunnah daripada kita lagi. Kemudian dikatakan dalam ini dari riwayat sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Dah Rabbi qadi wa la makali walhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-da'imah fi dini wal dunya wal akhirah. Dengar mereka baca, mana pula datang doa ni? Rupanya ada dalam riwayat. La ilaha illallah. Kita yang rugi, kita yang tinggal. Mereka buat semua sekali. Kenapa? Sebab dia ilmu, pegang sungguh kepada sunnah baginda Rasulullah. Ambil peluang apa yang telah pun sepatutnya dilaksanakan. Kita ini kerana kurang ilmu, kita beramal berdasarkan apa yang kita faham dan tahu. Cuma kita masalahnya jangan menyalahkan orang lain kalau kita tak tahu. Itu dia punya tips dia. Tapi kalau kita nak belajar nanti, sebab nanti sebenarnya
Minta maaf. Kadang-kadang apabila kita menegur, menyalahkan, kita menampakkan kejahilan kita. Kita bongkarkan kejahilan kita kepada orang tu. Ustaz, ni Syekh, salah nanti buat ni tak betul. Mana dia tak boleh, kita kena baca ni je. Yang orang ni tahu kadang-kadang, minta maaf lah, kadang-kadang tu kalau lah orang ni kurang adab, dia ketawakan. Betul tak? Kalau kita nak ketawa, kalau orang, ya Allah tak tahu betul je. Salahkan kita yang betul. Tapi tak ada adabnya kalau kita salahkan ketawa. Cuma kita kata kalau lucu lah kalau kita ikutkan. Beria dia nak betulkan kepada kita, sedangkan kita buat tu lebih betul daripada dia dan lebih baik daripada itu. Nah, ini yang kita harap. Jadi oleh kerana itu, kalau kita pun berhadapan dengan keadaan seperti itu, lebih baik kita diam. Dan lebih bijaksana, kita tanya, kita lebih bijaksana. Kenapa baca ni? Oh, okey. Kalau tidak, kita cari. Kita tanya kepada orang lain. Kalau kita malu nak tanya kepada orang tu, untuk tambah kepada ilmu kita. Ini yang sepatutnya kita buat. Bukan terus nak pergi salahkan. Ini tak boleh, ini salah, ini. Akhirnya kita buat ni dalil, ini kita buat hadis, hadis ni dhaif. Dah dia kan. Sebab apa? Nak elak daripada sebab dia malu, tak boleh terima dan sebagainya. Ini yang kita sebutkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, anak kepada Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, di antara hadis yang masyhur diceritakan adalah ketika mana dia bersama dengan baginda Rasulullah. Dan para sahabat, Nabi mengatakan sekejap lagi akan masuk seorang ahli syurga. Kita tengok ada seorang yang masuk, basah wajahnya, badannya kurus, biasa, basah, janggutnya basah, kemudian solat. Besok Nabi kata akan masuk nanti ahli syurga. Dia tengok orang yang sama masuk begitu. Ketiga, akhirnya dia pergi ke rumah orang tu. Dia ikut. Dia kata, aku ada masalah sikit dengan ayah aku. Boleh tak aku bermalam di rumah kamu? Dia nak buat apa? Dia nak kaji apakah amalan yang menyebabkan dia dah disebut oleh Nabi ahli syurga lah. Dia tidur kat rumah tu 3 malam. Dia tengok orang tu malam-malam bukan bangun macam biasa. Macam biasa. Ataupun yang malam pun macam sahabat yang lain. Bangun malam, biasa. Bayang, tidur biasa. Dia tak ada yang luar biasa. Akhirnya lalas sekali dia kata, dia mengakulah. Dia kata, minta maaf sebenarnya aku bukan ada apa-apa. Aku nak tahu. Sebab Rasulullah cakap kau ni adalah ahli syurga. Aku nak tahu ada amalan apa yang aku lihat. Semuanya biasa-biasa. Kata orang tu, memang apa yang kamu lihat itulah aku. Tak ada yang berbeza pun. Tapi ketika mana dia kata aku nak berpaling, orang terpanggil aku. Nanti dulu, mungkin yang ni kot, yang mungkin aku ada satu benda yang aku buat. Apa dia? Iaitu aku ni tak ada hasad dengki pun. Perasaan aku tak pernah pun melihat kepada orang dengan hasad dengki ataupun melihat orang tu rendah. Tak pernah. Satu. Yang keduanya, aku sentiasa memaafkan kepada orang. Bahkan sebelum tidur aku memaafkan semua orang. Salah hati. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh inilah sebabnya kamu dia sebutkan oleh Nabi menjadi ahli syurga. Subhanallah. Jadi itu di antara ciri yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nampaknya kecil, tapi dia adalah membawa kepada ciri-ciri ahli syurga. Qul kama yaqulun, kata-kata dalam riwayat lain, kalau adzan kamu sebut, fa idzan tahaita fasaltu atahu, maka kamu doalah, nescaya kamu akan dia Allah akan memberi kepada kamu. Fasaltu tahu, kalau kamu minta, Allah pasti minta. Itu apabila doa setelah adzan. Tapi keutamaan doa yang dituntut oleh baginda Rasulullah adalah doa yang tadi lah, untuk minta kepada Nabi al-wasilah. Sebab apa kata Nabi minta tu? Kata Nabi, kerana itu tempat istimewa dan aku harap akulah orang tu. Memang Nabi orangnya. Tapi Nabi sebut sebagai tawaduk, satu. Keduanya, kenapa Nabi kata begitu untuk doa kepada Nabi SAW? Sebenarnya Nabi akan dapat kedudukan yang istimewa. Tapi kata Nabi setelah dah tutup, riwayat itu mengatakan, kerana barang siapa yang berdoa dengan ini, dia layak untuk mendapatkan syafaat. Maknanya Nabi ajar kita seolah-olah kalau secara zahir keuntungan kembali kepada Nabi. Tapi tak, Nabi nak bagi keuntungan itu kepada kita. Iaitu apa? Layak mendapatkan syafaat aku yaumul qiyamah. Dengan apa? Dengan doa kepada Nabi. Begitu juga selawat. Selawat kepada Nabi, pulangannya kepada siapa? Kepada kita. Itu yang disebutkan. Ada 2 doa yang disebutkan dalam riwayat itu untuk kita faham, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali adalah doa ketika mana azan. Kalau disebutkan indal azan, kalau dikatakan tadi setelah azan atau bainal azan wal iqamah, itu disebutkan adalah
La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tak ditolak doa di antara adhan dan iqamah. Itu bermakna setelah adhan. Tapi yang disebutkan di sini adalah indal adhan, indal nida. Bermakna sebab itulah adanya para ulama mereka yang berdoa di dalam azan. Bahkan kita sebutkan sebelumnya, di antaranya yang disebutkan adalah Allahumma ja'alni muflihin, Allahumma ja'alni minal muflihin. Ketika mana disebutkan daripada hayya 'alal falah, bermakna doa-doa yang diselitkan di dalam azan itu disebutkan dua tempat yang tak ditolak doanya oleh Allah adalah indal nida, iaitu ketika mana azan, wa indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da, dan ketika mana di dalam medan peperangan yang mana ketika itu saling memukul yang saling tengah hangat-hangat ketika itu doa masa tu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Waktu itu kita tak ada lah, tak dapat lagi bahagian tu, tapi yang azan ini tak tengah lepaskan peluang seperti itu. Jadi Allah Ta'ala a'lam. مولاي صل وسلم